Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syafinas binti Ibrahim dari SMK Bandar Putrajaya akan membentangkan tajuk taburan kebarangkalian dari bab 5 daripada bab 5 tajuk daripada tingkatan 5. Okey. Dalam bab 5 bagi standard kandungan, dalam standard kandungan, kita ada 5.1 iaitu pemboleh ubah rawak, 5.2 taburan binomial, 5.3 taburan normal. Jadi kita akan perjelaskan kat sini tentang pemboleh ubah rawak, taburan binomial dan taburan normal. Okey, kita mula dulu dengan yang pertama, 5.1 pemboleh ubah rawak. Baik, dalam pemboleh ubah rawak, pemboleh ubah rawak ialah suatu pemboleh ubah dengan nilai berangka yang ditentukan daripada suatu fenomena rawak. Pemboleh ubah rawak terbahagi kepada dua iaitu yang pertama pemboleh ubah rawak diskrit dan yang kedua adalah pemboleh ubah rawak selanjar. Maksud pemboleh ubah rawak diskrit adalah yang mempunyai nilai boleh dibilang. Manakala pemboleh ubah rawak selanjar pula mengambil semua nilai dalam suatu selang tertentu. Okey, kita pergi pada taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, saya ambil satu soalan contoh. Okey, pada tahun 2016 didapati bahawa 38 kereta yang dibeli oleh sebahagian rakyat Malaysia berwarna putih. Okey, jadi sekarang kita boleh nampak kat sini, rakyat Malaysia memilih warna putih, warna putih sebanyak 38%. Jadi sebahagian daripada rakyat Malaysia pula memilih bukan warna putih. Bukan warna putih terdiri daripada 62%. Jadi kita boleh dapat bacaan kat sini putih dan bukan putih daripada peratus yang telah diberi. Jika dua orang pembeli dipilih secara rawak, so maknanya dua orang sahaja yang kita akan dapat keputusan di sini, bermakna N kita dibaca sebagai 2. Jadi daripada keputusan yang kita akan dapat daripada dua orang ni sahaja. Dan X mewakili bilangan pembeli kereta putih. Baik, kita pergi pada soalan yang pertama, nyatakan set X. So set X kita akan tulis mesti dalam bentuk set semester. So X sama dengan mesti ditulis dalam bentuk set semester. Jadi keputusan yang kita dapat daripada dua orang ni, mungkin daripada dua-dua orang ni tiada seorang pun yang memilih kereta berwarna putih, ataupun hanya seorang sahaja yang memilih kereta berwarna putih, ataupun daripada dua-dua orang pilihan yang kita pilih tadi tu memilih warna putih. Jadi set X kita terdiri daripada 0, 1 dan 2. Pergi pada soalan yang kedua, lukis gambar rajah pokok dan tentukan taburan kebarangkalian bagi X. Jadi kita kena lukis dulu gambar rajah pokok dan kita akan dapat taburan kebarangkalian daripada gambar rajah pokok tersebut. Di sini saya dah siapkan gambar rajah pokok. So kita ada dua orang pembeli yang dipilih. Jadi pembeli pertama akan mungkin membeli kereta putih ataupun membeli kereta bukan putih. Jadi pembeli kedua pun akan dapat keputusan yang sama. Putih, bukan putih, putih dan bukan putih. Untuk peratus di sini, kalau kita tengok kat sini, peratus kita bacaan di sini adalah putih 38%. Manakala bukan putih adalah 60%. Jadi ini untuk bacaan pembeli pertama. Ini adalah untuk bacaan pembeli kedua. Jadi kesudahan yang kita akan dapat di sini adalah, maknanya untuk pembeli pertama mungkin kita akan dapat putih. Mungkin pembeli kedua pun akan memilih putih. Untuk keputusan yang kedua, kesudahan yang kedua, mungkin pembeli pertama memilih warna putih, dan pembeli kedua bukan warna putih. Nampak kat situ? Jadi putih bersama bukan putih. Yang ketiga, kesudahan yang ketiga adalah bukan putih dan
putih. Okey, manakala kesudahan yang keempat adalah bukan putih dan bukan putih. Okey, jadi daripada bacaan ni, kita boleh nampak kesudahan yang kita boleh baca di sini adalah putih dan putih. Okey, nampak kat sini ada dua keputusan yang kita dapat. Dua-dua memilih warna putih. Sebab kalau kita tengok balik pada soalan asal, okey, rakyat Malaysia memilih warna putih. Jadi kita akan jadikan putih itu sebagai satu kejayaan. Okey, untuk yang kedua, okey, keputusan yang kedua ataupun kesudahan yang kedua, kita nampak kat situ putih ada satu sahaja bacaan. Jadi satu sahaja kejayaan yang diterima. Okey, maknanya satu sahaja daripada dua pembeli tersebut memilih warna putih. Okey, sama juga untuk yang kedua. Okey, pembeli kedua yang memilih warna putih, jadi satu sahaja kejayaan warna putih. Manakala untuk yang keempat ni pula, dua-duanya tak memilih warna putih, jadi tiada warna putih bermakna kosong. Okey, ini bacaan daripada gambar rajah pokok. Okey, so daripada bacaan gambar rajah pokok, kita boleh baca pula taburan kebarangkalian. Okey, taburan kebarangkalian kita akan tulis dalam bentuk PX, sama dengan, mula dengan kosong. Okey, PX sama dengan kosong. Okey, so PX sama dengan kosong, kita akan, kalau kita pilih kat sini, kosong di sini adalah P, bukan putih dan bukan putih yang kita ambil. Ada satu saja keputusan kat sini. Bukan putih dan bukan putih. Jadi kita boleh ambil terus, kita punya bacaan bukan putih adalah 62%. 62%. Darab dengan bukan putih yang kedua adalah 62%. Jadi kebarangkalian bagi pembeli memilih tidak warna putih adalah 961 per dengan 2,500. Sama ada kita nak bagi dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk perpuluhan. Kalau kita menulis untuk dalam bentuk perpuluhan, pastikan bacaan perpuluhan kita tu dalam 4 tempat perpuluhan. Maknanya kalau untuk bacaan ni 0.3844. Itu untuk kebarangkalian bagi PX sama dengan kosong. Kita pergi pada yang kedua, PX sama dengan 1. So kalau tengok kat sini, kebarangkalian yang mempunyai bacaan yang satu, kalau kita tengok kat sini ada dua bacaan di sini. Ini yang pertama dan ini yang kedua. So kita boleh ambil teruslah bacaan di sini. Yang kesudahan yang kita dapat. So kebarangkaliannya adalah pertama, pembeli pertama memilih putih dan pembeli kedua adalah bukan putih. Keputusan yang kedua adalah pembeli pertama adalah bukan putih dan pembeli kedua adalah putih. Boleh? So maknanya kita akan tambahlah sebab ada dua jawapan kat sini. Ini jawapan yang pertama, ini jawapan yang kedua untuk kebarangkalian bagi X sama dengan 1. So kita masukkan kita punya bacaan peratus tadi. So bagi putih adalah 38%. 38% didarabkan dengan bukan putih kita adalah 62%. Ini untuk bacaan yang pertama di sini. Untuk bacaan yang pertama. Untuk bacaan yang kedua, kita ambil sahaja bentuk peratus sama. So bukan putih adalah 62%. Darabkan dengan putih kita adalah 38%. So terus saja tekan kalkulator. Jadi kita akan dapat jawapan kita adalah 589 per 1,250. Itu adalah kebarangkalian bagi seorang pembeli memilih warna putih. So yang ketiga, kebarangkalian yang kita dapat terima yang ketiga adalah PX sama dengan 2. So data mana PX sama dengan 2 daripada kesudahan yang kita ambil di sini. Kesudahan kat sini adalah 2. So kesudahan 2 adalah PP. So kebarangkalian yang kita terima adalah PP ataupun putih dan putih. So peratus bagi putih adalah 38%.
Okey, didarabkan dengan kebarangkalian bagi putih juga. Okey, 100 pada putih adalah 38/100. Okey, jadi nilai yang kita dapat kebarangkalian bagi pembeli memilih kedua-duanya berwarna putih adalah 361/2500. Okey, so ini cara mencari kebarangkalian menggunakan gambar rajah pokok. Okey, so kita pergi pada soalan ataupun subtopik seterusnya iaitu jadual dan graf taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, saya terus pergi kepada contoh soalan. Okey, sama macam tadi juga didapati bahawa 59% dia bagi dalam bentuk peratus kat sini. Okey, daripada calon peperiksaan kemasukan ke sekolah berasrama penuh lulus dalam semua mata pelajaran. Okey, maknanya kita akan dapat dua kesudahan lah. Yang pertama adalah lulus. Okey, yang kedua adalah bukan lulus ataupun gagal lah. Okey, maknanya kita akan dapat dua keputusan di sini. Hanya dua saja yang kita boleh baca. Okey, so yang pertama lulus diberi kat situ 0.59. Saya pindahkan kepada dalam bentuk perpuluhan. Tapi ingat bila pindah dalam bentuk perpuluhan pastikan dibaca 4 tempat perpuluhan. Jadi 0.5900. Okey, sama juga untuk gagal 0.4100. Okey. Okey, so seterusnya 4 orang murid dipilih secara rawak. Okey, 4 orang murid dipilih secara rawak bermakna N kita adalah 4. Okey, so keputusan yang kita akan dapat daripada 4 orang yang dipilih. Okey, dan X mewakili bilangan murid yang lulus. Jadi kat sini dia dah mention dah. So keputusan yang kita nak nanti adalah yang lulus. Okey, dalam semua mata pelajaran mereka. Nyatakan set X. Okey, yang pertama bina satu jadual taburan kebarangkalian. Okey, sebelum kita nak bina jadual taburan kebarangkalian, okey, ada dua kaedah yang boleh digunakan, sama ada menggunakan gambar rajah pokok ataupun kita menggunakan formula lah. Okey, so saya tunjuk dulu yang menggunakan gambar rajah pokok. So kat sini nampak kita nak senaraikan agak banyak lah sebab kita akan dapat kesudahan yang banyak disebabkan ada 4 keputusan ataupun 4 orang yang telah dipilih. Okey, so maknanya kalau kita nak senaraikan beginilah. Okey, so kita akan nampak kat sini ada 4. Okey, ada 4 yang dipilih tu adalah lulus, hanya 1 sahaja. Okey, dan hanya semua daripada 4 tu gagal juga. Okey, adalah 1 sahaja di sini. Okey, so yang kedua yang kita boleh gunakan adalah, okey, kalau tengok kat sini saya pilih, okey, saya selesaikan di sini. Okey, X sama dengan kosong menggunakan kaedah yang sama seperti tadi. Okey, so kebarangkalian X sama dengan kosong jadi semuanya gagal lah. So semuanya gagal bermula daripada 0.41 darabkan 0.41 sama 4 kali. So kita akan dapat 0.0283. Okey, untuk kaedah yang kedua yang kita boleh guna adalah menggunakan rumus. Okey, kita boleh menggunakan rumus. Okey, macam mana kita nak gunakan rumus? Okey, rumus ni nanti diberi. Okey, cuma kita kena faham apa maksud rumus tersebut. Okey, so rumus yang akan diberi adalah okey, P X sama dengan R, okey, sama dengan N CR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. So ini rumus yang kita boleh guna untuk mencari kebarangkalian. Okey, so saya ambil nilai yang pertama. Okey, so di sini R kita adalah 1. So R kita bacaannya adalah 1, jadi P X sama dengan 1. Okey, P X sama dengan 1. Kemudian N kita, okey, N kita di sini, okey, memang bacaannya adalah 4. Okey, daripada awal lagi kita dah tahu N kita kat sini memang 4. Okay, sebab N itu adalah bilangan uji kaji ataupun bilangan yang kita buat pilihan. Jadi di sini pilihan yang kita pilih adalah 4 orang. So N kita adalah 4. Okay, so N kita 4. So 4 C1. Okay, dan P
P kita adalah kejayaan yang kita nak, iaitu yang lulus lah. So kalau tengok kat sini, yang lulus adalah 0.5900. Okey, so 0.5900 adalah sebagai bacaan P. Okey, R kuasa 1 dan Q kita adalah 0.4100 kuasa N tolak 1 bermakna 4 tolak 1. Okey, ini penggunaan formula. Okey, so kita boleh dapatlah nilai dia. Okey, so kalau tengok kat sini, sekejap Okey, so kalau tengok di sini, okey, so kita boleh, saya tunjuk macam mana untuk menekan kalkulator. Okey, menggunakan kalkulator dengan betul lah. So daripada sini kita boleh dapat terus bacaan kebarangkalian kita. Okey, so kebarangkalian boleh dibaca terus daripada penggunaan rumus. Okey, pastikan bila kita tekan kalkulator bermula dengan buka kurungan. Okey, buka kurungan 4 C kat sini, ada nampak kat sini C, so shift. Okey, bahagi dia akan keluar C lah. C1. Okey, kita tutup balik kurungan, buka semula kurungan 0.5900. Okey, sorry. 00. Okey, dan kuasa 1. Okey, kemudian kurungan semula 0.4100 kuasa 3. 4 tolak 1, 3 lah. Okey, so terus tekan sama dengan, so dia akan bagi dalam bentuk perpuluhan. Okey, so kita boleh dapat direct lah kat situ. So kalau kita akan ambil 4 tempat perpuluhan, jadi 0.1627. Okey, so ini bacaan yang saya dah buat kiraan. Okey, so kita boleh dapat kelima bacaan, okey, daripada 4 murid yang telah dipilih tadi. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan seterusnya adalah melukis graf taburan kebarangkalian. Okey, untuk melukis graf taburan kebarangkalian, pastikan okey, kita menggunakan pembaris ataupun alat tepi garis lurus. Okey, so maknanya kita lebih baik kita guna pembaris lah. Okey, so kat sini kita akan lukis, kita akan garis pada paksi X dan paksi Y. Cuma bacaan di sini, okey, paksi X masih X, cuma pada paksi Y sekarang dia dah baca PX sama dengan X. So ini adalah kebarangkalian yang kita akan dapat. Okey, so kalau tengok kat sini, kita terus baca sahaja. Okey, dan terus ambil sahaja data yang kita dapat tadi daripada jadual. Okey, so kalau tengok kat sini, ini adalah kita punya bacaan kebarangkalian kosong. Okey, so kebarangkalian kosong mesti duduk pada 0.0283. Okey, manakala kebarangkalian bagi X sama dengan 1, okey, mesti sebaris dengan 0.1627. Okey, bacaan ni mesti disusun mengikut skala lah. Okey, kalau dia tak bagi dalam bentuk skala, kita akan susun ikutan menaik. Okey, so kita kena susun ikut bacaan dia lah. Okey, so kat sini untuk bacaan kebarangkalian 2, so 0.3511. Okey, nampak dia akan duduk sebaris sahaja. Dan untuk kebarangkalian 3 pula adalah 0.3368. Okey, dan yang terakhir sekali adalah kebarangkalian bagi 4 adalah 0.1. Ni tersilap So 0.112. Okey, so dia sampai sini saja. Okey, nampak dia tak bolehlah sampai atas ni. Yang ni kena padang. Okey, boleh? So itulah bentuk kita punya graf bagi taburan kebarangkalian. Okey, so kita pergi pada subtopik yang seterusnya. Okey, kita pergi pada taburan binomial.
Okey, dalam taburan binomial, okey, kita akan guna formula kebarangkalian yang saya nyatakan tadilah. Okey, formula kebarangkalian kita adalah Px, okey, sama dengan R, okey, NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Maknanya kita kena tahu setiap maklumat pada formula tersebut. So, N, okey, N ini adalah bilangan uji kaji kita dan R ini adalah keputusan, okey, dan kita punya P dan Q adalah kejayaan dan kegagalan bagi kehendak soalan itulah. Okey, so kita pergi pada tengok contoh soalan. Okey, ini soalan yang saya ambil, salah satu contoh soalan. Okey, yang merangkumi soalan taburan binomial. Okey, keputusan daripada satu kajian menunjukkan bahawa 18% daripada murid-murid di sebuah bandar berjalan kaki ke sekolah. Okey. So daripada statement kat sini kita boleh tahu 18% okey adalah berjalan kaki ke sekolah. Okey, maknanya kalau kita baca dalam bentuk perpuluhan, okey, 0.18 adalah berjalan kaki. Okey, maksudnya berjalan kaki 0.8. Okey, dia akan baca satu kejayaan, satu lagi adalah kegagalan. Jadi kegagalan tu adalah bacaan percentage yang selebihnya lah. Okey, so yang satu lagi adalah bukan berjalan kaki. Okey, maksudnya bukan berjalan kaki nilainya adalah 0.82. Okey, maknanya kita dapat daripada sini datanya adalah daripada maklumat yang dia bagi di situ. Okey, kemudian kita tengok ayat yang seterusnya. Jika 10 orang murid dari bandar itu dipilih, maknanya 10 orang sahaja yang dipilih secara rawak. Maksudnya keputusan kita hanya pada 10 orang tu sahaja. Okey. Okey, jadi soalan dia adalah cari kebarangkalian. Jadi bila sebut perkataan cari kebarangkalian, kita akan menggunakan rumus yang sedia ada. Okey, rumus ni lah sebab P ni adalah kebarangkalian. So kita nak cari kebarangkalian, jadi kita akan gunakan rumus yang ada. Okey, so kita nak selesaikan soalan yang pertama. Okey, saya keluarkan maklumat sekali lagi. Yang berjalan kaki, okey, yang berjalan kaki adalah okey di sini 0.18. Manakala yang seterusnya yang kedua adalah bukan berjalan kaki lah. Okey, yang bukan berjalan kaki, okey, persen dia adalah lebihan daripada 0.8 iaitu 0.82. Okey, so yang kita dapat lagi satu adalah N kita. N kita adalah 10. So daripada N kita 10, kita boleh baca kita punya keputusan daripada 10 orang tadi. Jadi pemboleh ubah rawak diskrit kita adalah X bermula daripada okey, 0, okey, bermula daripada 0, 1, 2 hinggalah 10. Okey. So maknanya keputusan kita akan dapat, maksudnya daripada 10 orang tu mungkin tak ada orang yang berjalan kaki ataupun mungkin hanya seorang saja yang berjalan kaki ataupun hanya kesemua yang kita pilih tadi tu berjalan kaki. So 10 orang lah. Okey, so pemboleh ubah rawak diskrit tak boleh lebih daripada nilai yang telah dipilih. Pemboleh ubah rawak yang dipilih. Okey, so kita dapat data di sini, N kita dah ada, X pun kita dah boleh baca. Okey, pergi pada soalan. Soalan mention kat sini, cari kebarangkalian ataupun hitung kebarangkalian tepat 3. Bermakna R kita adalah 3. So, PX sama dengan 3. Okey, ini maksud kehendak soalan. X sama dengan 3. Okey, so bila kita dah tahu R kita 3, okey, N kita pun kita dah tahu 10. Okey, cuma yang perlu kita tahu sekarang adalah Q dan P. Okey, nak tahu macam mana Q dan P kita tu bergantung kepada kehendak soalan tersebut. So kalau tengok pada soalan ni, dia kata nak berjalan kaki. Maknanya dia nak 3 orang tu, kejayaan dia adalah berjalan kaki. Jadi P kita akan letak sebagai 0.18. Manakala Q itu adalah yang bukan dia nak lah. So 0.82. So kita masukkan dalam formula. Okey, N kita adalah 10. C. Okey, C 3. R kita adalah 3.
P kita 0.18 kuasa 3 dan Q kita 0.82 kuasa 7. Okey, so senang nak ingat 7 dan 3 bila tambah mesti dapat yang hujung ni. Okey, so kita terus sahaja tekan kalkulator. Okey, penulisan ni akan mendapat 1 markah lah. Okey, so kita terus tekan sahaja kalkulator seperti tadi. Okey, so masukkan, pastikan mula dengan buka kurungan. Okey, 10, okey, C3. Okey, tutup semula kurungan. 0.18. Okey, kuasa 3. Kuasa 3. Okey, kemudian buka kurungan. Okey, 0.82. Tutup semula kurungan. Kuasa 7. Okey, so inilah kebarangkalian yang kita akan dapat. Okey, so berapa tempat perpuluhan kita kena ambil? Ingat ya, mesti 4 tempat perpuluhan. Jadi 0.1745. Okey, boleh? Kemudian kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya masih lagi maklumat yang sama. Cuma, okey, maklumat yang sama iaitu berjalan kaki. Okey, berjalan kaki. Okey, masih lagi 0.18. Okey, bukan berjalan kaki. Okey, adalah 0.82. Okey, kemudian, okey, tengok kat sini masih lagi data yang sama. 10 orang sahaja dipilih, bermakna N kita bacaannya adalah 10. Daripada bacaan N kita boleh dapat pemboleh ubah rawak diskrit iaitu X. Okey, X kita akan bermula daripada 0, okey, 1, 2, 3 dan seterusnya 8, 9 dan 10. Okey, maknanya daripada bacaan N kita boleh dapat bacaan X. Okey, so kita pergi pada soalan. Soalan mention kat sini, hitung kebarangkalian lebih daripada 8. Okey, bermakna kita nak PX. Soalan nak kebarangkalian. So PX. Bila sebut saja cari kebarangkalian, terus ingat PX. Okey, lebih daripada. So lebih daripada maknanya lebih besar daripada 8. Okey, kita baca formula kita tadi. Okey, formula kita tadi mesti X sama dengan. Kita takkan boleh baca dalam julat. Okey, jadi kita kena pindahkan daripada bacaan julat kepada bacaan sama dengan lah. Okey, so apa yang kita faham bila sebut lebih besar daripada 8? Kita dah ada nilai kat sini X kita. Nampak? X kita bermula daripada 0 hingga 10. Jadi kita kena pilih nombor yang selepas daripada nombor 8. So lepas daripada nombor 8 yang terlibat adalah 9 dan 10. Okey, 8 tidak termasuk sebab tak ada sama dengan lah. Okey, so jadi kat sini, okey, PX sama dengan 8 bermakna kita akan ambil PX sama dengan 9. Okey, dan PX sama dengan 10. Okey, dua bacaan kat sini lah. Okey, yang kita boleh terima. Okey, kemudian kita nak masukkan dalam formula, kita dah tahu N kita dah tahu R kita. Okey, kemudian kita kena tahu kita punya P dan Q. P dan Q adalah bergantung kepada soalan lah. So kalau tengok soalan tadi, okay, ayat maklumat yang dia bagi adalah berkaitan dengan berjalan kaki. Okey, tapi bila datang soalan tanya menaiki bas. Adakah sama dengan maklumat yang diberi? Jadi soalan nak bukannya yang berjalan kaki. So kat sini P kita bukan lagi 0.8 tapi P kita dah dibaca sebagai 0.82. Boleh So bila P kita 0.82 maksud ini adalah kejayaan yang soalan ni nak. Sebab dia dah twist kat situ, dia dah kata menaiki bas. So Q kita adalah 0.18. Okey, penulisan ni perlu ditunjuk lah. Okey, penulisan rumus perlu ditunjuk. So N 10, C 9. Okey, P sekarang dah dibaca 0.82 kuasa 9. Okey, dan 0.18 kuasa 1. Okey, tambah yang kedua ada lagi satu kan. R kita adalah 10. So 10 C 10 0.82 kuasa 10.
Okey. Dan 0.18 kuasa kosong. Okey, boleh direct saja kalkulator dan jawapan kita sekali lagi pastikan dalam 4 tempat perpuluhan. Jadi 0.4392. Okey. Boleh jelas? So ini adalah berkaitan dengan taburan binomial. Mencari kebarangkalian menggunakan taburan binomial. Okey, seterusnya kita pergi pada taburan normal. Okey, so dalam taburan normal ni, taburan normal ni adalah satu fungsi kebarangkalian bagi satu pemboleh ubah rawak selancar. Okey, so maknanya kita nak guna sekarang pemboleh ubah rawak selancar lah. Okey, so nanti dalam peperiksaan akan disediakan di sini adalah jadual kebarangkalian. Okey, so pastikan kita boleh baca dengan betul jadual kebarangkalian. So kalau tengok kat sini jadual kebarangkalian kita ada bacaan Z di sini. Okey, dan Z kita duduk di bucu sini. Okey, so maknanya pada bacaan keseluruhan ni adalah bacaan Z. Okey, semua yang bawah ni sampai yang tepi tu adalah untuk bacaan Z. Okey, so itu bacaan Z. Yang dalam ni pula adalah bacaan kebarangkalian. Okey, semua yang di bawah ni adalah untuk membaca nilai kebarangkalian. Ataupun yang senang kita baca adalah luas di bawah graf lah. Okey, luas yang loceng tu. Okey. So kita baca pula luas hanya di bahagian side positif. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk cara penulisan yang betul. Okey, kemudian kita pergi pada contoh soalan. Okey, kau tengok sini, saya ambil satu soalan yang merangkumi taburan normal. Okey, satu kajian jisim badan jalankan ke atas sekumpulan pelajar. Jisim pelajar adalah mengikut satu taburan normal. Okey, ada taburan normal kat situ dan mean dia adalah, kalau tengok kat situ, mean kita adalah 65 dan sisihan piawai kita adalah 12. Okey, untuk menjawab soalan taburan normal, kita mesti dapat bacaan Z-score. Kita mesti boleh baca bacaan Z-score daripada mana kita nak dapat Z-score, daripada bacaan X. Okey, so X, formula ini juga diberi. X tolak dengan mean per dengan sisihan piawai. Jadi kita akan guna nilai bagi mean dan nilai bagi sisihan piawai. Okey, untuk dapatkan bacaan Z. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Soalan yang pertama kau tengok kat sini, jika seorang pelajar dipilih secara rawak, kira kebarangkalian. So masih mencari kebarangkalian di sini. Okey, so untuk mudahkan jawab soalan ni, okey, pastikan kita buat dalam bentuk, dia ada step dia lah untuk kita nak jawab soalan ni. Okey, so step yang pertama kita mesti dapat menulis bacaan X. Okey, kita boleh menulis bacaan X. Okey, so kalau tengok pada soalan yang pertama ni, okey, dia kata, okey, kalau tengok pada soalan yang pertama, okey, jisim kurang daripada 59, bermakna X kita adalah lebih kecil daripada 59. Okey, itu bacaan asal pada soalan kita. Okey, so bila X lebih kecil daripada 59, daripada X kita kena baca bacaan Z-score. Ini adalah PX. Okey, ini bacaan X dan kita boleh pergi kepada bacaan Z-score iaitu PZ. Okey, kemudian nak pindahkan daripada bacaan X pindah kepada bacaan Z. Okey, kita akan gunakan rumus yang saya dah tunjukkan tadi. So X tolak dengan mean per dengan sisihan piawai. So X yang diberi adalah 59. So 59 tolak dengan sisihan piawai yang kita ada tadi. Okey, keluarkan maklumat dulu. Sisihan piawai dan mean kita. So mean kita adalah 65. Okey, mean kita 65 dan sisihan piawai kita adalah 12. Okey, so kita akan gunakan data inilah. Okey, so
Masukkan dalam formula untuk mencari z-score. So 59 tolak dengan min kita adalah 65 perkan dengan sisihan piawai kita adalah 12. Okey, so bila bacaan X, kita dah boleh baca bacaan Z. Seterusnya, daripada bacaan Z, kita kena tahu melukis graf. Okey, melukis graf Z ataupun graf loceng tu lah. Okey, so graf loceng tu pastikan menggunakan pembaris. Okey, ingat mesti guna pembaris. Okey, so kat sini kita dah tahu dah. Z kita dah boleh dapat nilai Z kita kan. So Z kita, bacaan Z adalah PZ. Yang ni kita boleh tekan kalkulator. So lebih kecil, negatif 0.5. Sebab dia ada bacaan kat sini. So Z kita lebih kecil daripada negatif 0.5. So yang seterusnya daripada bacaan Z, barulah kita boleh melukis graf. So graf pastikan macam tadi saya kata gunakan pembaris. So guna pembaris pada paksi. So paksi kita, paksi X dan paksi Y. Cuma paksi X kita sekarang dah dibaca sebagai Z lah. Sebab kita nak melukis graf Z. So graf loceng tu, kita mesti melukis graf loceng. Daripada graf ni kita boleh nampak Z kita adalah negatif. Jadi negatif akan berada di sini negatif. Syarat utama mesti menulis Z. Dan mesti menulis kosong lah. Sebab center bagi bacaan Z. So negatif 0.5 berada di sini. Negatif 0.5. Lorekkan itu diwakili oleh bacaan kita punya range kat sini, lebih kecil. So lebih kecil berada di sini. So luas yang perlu kita cari ataupun kebarangkalian yang perlu kita cari adalah di kawasan ini. So itulah luas yang kita nak cari. Tapi sebenarnya luas itu adalah bacaan kebarangkalian kita lah. So P, sekarang kita boleh terus dapat jawapan kita. PZ, PZ lebih kecil negatif 0.5. Itu bacaan asal daripada convert daripada X kepada bacaan Z. Tapi tadi saya dah terangkan, kita punya bacaan Z mesti dalam unit positif. Kalau kita tengok dekat kita punya jadual taburan pun, Z kita hanya dibaca dalam unit positif. Kiri dan kanan bacaan dia sama sahaja. Sebab side ini nilainya adalah 0.5, nilai sebelah sini pun adalah, nilai kawasan sebelah sini adalah 0.5 dan nilai kawasan sebelah kiri kita pun, kanan kita pun adalah 0.5. Jadi bila penulisan yang betul, kita hanya akan baca bacaan positif. Jadi PZ lebih besar daripada 0.5. Sebab kita nak baca daripada taburan, daripada jadual kebarangkalian, kita akan baca side positif. Jadi hanya ubah sahaja kita punya bacaan negatif kepada bacaan positif dan julat kita daripada lebih kecil kepada lebih besar. So ini saya dah cutkan daripada jadual kebarangkalian kita. Kalau tengok sini kita nak cari bacaan Z. So ini Z. Z kita akan mula daripada sinilah 0.5. So kalau tengok kat sini 0.5 adalah ini. 0.5. 0.50. Jadi kebarangkalian kita berada di sini. 0.3085. So luas dan kebarangkalian yang boleh kita baca adalah 0.3085. Ingat penulisan mesti dibaca Z kita dalam unit positif. Kenapa unit positif? Sebab kita punya jadual taburan kebarangkalian kita dalam unit positif. So ini soalan yang pertama. Kita pergi pada soalan yang kedua. Kalau tengok soalan yang kedua, diberi bahawa benda yang sama juga yang kita akan buat. So kita akan buat jadual yang kita nak tadi. Jadual yang kita nak. Jadualnya mesti bermula daripada X, bacaan X
kemudian bacaan Z dan ada graf. Okey, benda yang sama sahaja yang perlu kita buat untuk menjawab soalan taburan normal. Okey, so kita tengok pada soalan, kita patah balik pada soalan tadi. Diberi bahawa 15%. 15%. So, peratus ini adalah kebarangkalian. Okay, so kebarangkalian kita adalah 0.1550. Ingat mesti letak 4 tempat perpuluhan. Okay, so kita punya kebarangkalian 0.1550. Jisim mempunyai jisim. Jisim ini diwakili oleh X lah. Lebih daripada M. So, X kita lebih daripada M. So, bahagian X kita dah boleh tahu. X kita lebih daripada M. Okey. So, daripada X, kita boleh bacaan Z. Daripada X, kita boleh baca bacaan skor Z. Skor P, yang ni kita letak penulisan yang betul lah. So, PX lebih besar. Dan untuk bacaan Z pula, kita akan pindahkan daripada bacaan X kepada bacaan Z. Okey, macam mana formula? Sama macam tadi, X tolak dengan min per dengan sisihan piawai. So, X kita adalah M, tolak dengan min kita adalah 65 tadi, per dengan sisihan piawai kita adalah 12. Okey, so kita tak boleh nak selesaikan sebab kita ada sebutan M lah kat sini. Dan kita punya kebarangkalian tadi dah diberi kebarangkalian kita adalah 0.1550. Bermakna kebarangkalian yang kita boleh tulis di sini adalah 0.1550. Maknanya kita nak cari Z sekarang. Kita dah ada luas, bagi luas. Okey, cuma kita tak tahu Z kita sekarang ni adakah duduk di bahagian positif ataupun duduk di bahagian negatif. Jadi bila kita tak tahu kita punya Z score kita tu duduk di kawasan negatif ataupun positif, okey, maknanya graf kita akan buat pilihan. Okey, kita lukis dua graf lah. Okey, sama juga pastikan guna pembaris. Okey, sebab kat sini ada pemakahan lah. Okey, so kita gunakan pembaris. Okay, so graf loceng tu, okay, graf loceng. Okay, ini yang pertama, ini yang kedua. Okay, so next paksi Y di sini dan ini paksi Y yang kedua. Kenapa kita buat dua graf? Sebab kita tak tahu X kita duduk di side positif ataupun negatif. Mungkin Z kita duduk di bahagian positif, mungkin Z kita duduk di bahagian negatif. Okey, so kita nak tentukan berdasarkan lorekan yang kita bina sekejap lagi. Okey, so kita mula dengan yang pertama. Kalau Z kita duduk di side positif, maknanya akan duduk di sinilah. Z kita akan duduk bacaan positif. Kalau Z kita duduk di bacaan negatif, di sini bacaan negatif. So kita tak tahu kita punya bacaan di sini adakah positif ataupun negatif. Okey, jadi kita kena buat pilihan graf kita. Okey, so kat sini julat yang dia mention adalah lebih besar. Okey, lebih besar. Lorekan kita akan berada di sini. Untuk graf yang pertama dan graf yang kedua. Okey, so graf yang pertama lebih besar akan dilorek di sebelah sini. Okey, manakala, okey, ingat sekali lagi yang ni pastikan ditulis paksi Z. Okey, paksi Z kosong wajib ditulis lah. Okey, untuk yang kedua pula, kalau lebih besar untuk Z negatif, skor Z negatif akan berada di side ini. Okey, boleh? So sekarang bila kita dah lorek dan kita tentukan Z kita sama ada positif ataupun negatif, sekarang kita nak buat pilihan lah sama ada kita nak pilih yang pertama ataupun pilih yang kedua. Pilihan kita berdasarkan daripada luas yang dah diberi ini. Kebarangkalian yang dah diberi. Kalau tengok pada luas yang diberi adalah lebih kecil daripada 0.5. Okey, separuh daripada graf ini adalah 0.5. Separuh daripada graf ini adalah 0.5. Maknanya half daripada graf tersebut adalah 0.5. Dan data yang dia bagi di sini adalah kurang daripada 0.5. So kalau kita tengok pada bentuk graf yang pertama dan yang kedua, okay, graf pertama lah
graf pertama ni kurang daripada 0.5. Kawasan lorekan ni. Kalau kita tengok lorek kat sini, dia kecil daripada 0.5. Kalau graf yang kedua, kita tengok kat sini, lorekan ni, dia banyak. Lebih daripada 0.5. Dia dah guna separuh dan separuh setengah kat sini. Lebih. Jadi kita tak boleh guna yang kedua. So buat pangkah saja ataupun padamlah. Okey, so kita abaikan graf yang kedua. Bermakna kat sini, Z kita akan dapat unit positif. Okey, skor Z kita akan dapat bacaan positif. Okey, so luas kita sekarang adalah 0.1550. Okey, 0.1550 kita boleh baca terus daripada jadual kebarangkalian. So kalau tengok kat sini, kita nak cari luas kan? So luas di kawasan sini. Okey, ini kawasan luas. Okey, kita dah tahu tadi kan? Ini kiri kanan ni, atas ni bacaan skor Z. Okey, dan bahagian dalam ni adalah bahagian kebarangkalian ataupun luas lah. So kita kena pilih sama ada tepat ataupun lebih sikit daripada bacaan yang diberi. So 0.1 tadi 0.1550. So kalau tengok kat sini 0.1550 memang tak ada. Tapi kalau kita baca kat sini 0.1539 dia lebih kecil daripada 0.1550. Jadi kita kena ambil lebih sikit. So kalau lebih sikit maknanya bacaan di sini. Okey, so itu yang kita akan ambil bacaan dia. Okey, tapi kita nak bacaan kita adalah 1550. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, sebelah kanan kita ni ada lagi operasi tolak kat situ. Okey, ada lagi tolak kat situ. Jadi kita kena tolak dengan supaya kita akan dapat bacaan 1550. So 1562 ditolakkan dengan 12. Okey, kita akan dapat 1550. Okey, kita ambil bacaan belakang dia saja. Okey, 1562 tolak dengan 12, kita akan dapat 1550. So, kita memang nak 1550. That's mean kosong lah kat sini. Okey, kosong point. Okey, so 0.1550. Okey, so Z score kita adalah 1.0. Okey, 1 dan 5. Okey, so kita boleh baca terus Z kita. Okey, dan kita tahu tadi Z kita pilih di side positif. Okey, so Z kita tadi adalah 1. Okey, 1.015. Sekali lagi kita ulang. 1.0. Okey, 1.015. Okey, so kita dapat daripada mana? Daripada bacaan jadual. Okey, 1.015. Okey, itu bacaan Z kita di sini. Okey, maknanya Z kita di sini adalah 1.015. Tapi soalan sekarang, okey, kita nak cari M. M kita adalah Z dan Z kita pun kita dah dapat di sini. Ini adalah bacaan Z. Dan Z kita pun dapat 1.015. Jadi, sekarang M tolak 65 per 12 sama dengan 1.015. Okey, so di sini kita boleh terus dapatlah M kita. Okey, so bacaan M boleh dapat terus daripada penggunaan kalkulator saja. So kita boleh guna terus kalkulator. Okey, so X. Okey. Okey, sekejap saya tunjuk dulu pengiraan. X tolak dengan 65. Okey, sama dengan 12. Okey, sama dengan 1.015. Okey, X tolak 65 per 12 sama dengan 1.015. So, kita akan dapat bacaan X kita ataupun M kita adalah 77.18. Okey, 77.18. So, M kita ini adalah bacaan kilogram. Kalau tengok pada soalan asal, M kita adalah kilogram. Okey, so jadi bila M kita dalam unit kilogram, okey, kita boleh terima dalam dua tempat perpuluhan.
Okey, so inilah cara penyelesaian soalan taburan kebarangkalian yang melibatkan taburan normal. Okey, jadi dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Okey, jadi saya harap dengan ilmu yang diberi dapat memudahkan ataupun memberi keputusan yang lebih cemerlang untuk menjawab peperiksaan SPM 2024. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih.